Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menyambung semula tajuk yang sama, iaitu tajuk mujahadah. Boleh tuliskan sahabat-sahabat mujahadah? Nanti hujung nanti kita share lagi bagaimana idea simple tapi boleh buat sendiri, DIY. Ini ada ruang solat. Jadi eloklah kita letak nama Allah saja sebagai fokus kita bila solat, fokus kepada Allah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke-153 ya Ustaz. 153. Semalam 152 ke 51? Okey. Hari ini kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke-153. Kita masih lagi dalam bab mujahadah, iaitu bab yang ke-11 dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin. Dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin iaitu bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh. Alhamdulillah kita telah pun mengupas dan sama-sama membaca dan mentadabbur 5 ayat daripada Al-Quran. Daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima semalam. Bukan 5 ayat, subhanallah, 6 ayat. Kita dah baca daripada Al-Ankabut, Al-Muzammil, kemudian Al-Hijr, surah Al-Zalzalah, kemudian Al-Muzammil dan juga Al-Baqarah. Jadi tajuk mujahadah ataupun bersungguh-sungguh ini dimulakan muslimin muslimat dengan 6 ayat. Dengan 6 ayat daripada Al-Quran, daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini kita akan sama-sama membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nanti kita akan jawab. Ada soalan di TikTok, dia kata, "Ustazah, saya banyak dosa, saya nak bertaubat tapi tak pandai nak bertaubat." Ada yang kata tak pandai nak bertaubat. Ada yang kata tak pandai nak bertaubat. Nanti kita share. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat, saya akan membacakan hadis ini. Ia merupakan hadis pertama dalam bab yang ke-11, iaitu bab mujahadah. Boleh tuliskan ya, hari ini siri kuliah Riyadhus Shalihin kita yang siri ke-153. Hari ini 19 Syawal, jatuh 20 Mei. Ada masa lebih kurang 10 hari lagi kalau siapa yang nak menunaikan ibadah puasa 6. Okey, hadis yang pertama, ia merupakan hadis yang ke-95 dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin. Jadi siapa yang ada kitab yang sama seperti saya, Riyadhus Shalihin, kitab yang sama, maka anda boleh membuka muka surat 111, muka surat 111, muka surat 111, muka surat 111. Jadi insya-Allah seperti biasa saya akan baca, sahabat-sahabat ikut. Jadi siapa yang tengah drive, siapa tengah bersiap, buat apa saja, mulut tu biar gerak, keluarkan sikit suara, ambil barakah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, bersedia semua? Bersedia? Are you ready? Betul, pandai. Ada yang tulis tu, siri 153. Subhanallah. Hadis yang pertama dalam bab yang ke-11, iaitu bab mujahadah. Ia merupakan hadis yang ke-95. Kalau anda ada kitab Riyadhus Shalihin, versi apa pun, mungkin muka surat tak sama, tapi kedudukan ataupun susunan hadis mesti sama juga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba. Semangat tuan-puan sekalian, boleh kuatkan suara masing-masing. Kan saya baca, sahabat-sahabat boleh sebut. Jangan dengar saja. Dengar telinga dapat pahala, sebut lidah pun dapat pahala.
jarang baca hadis Nabi. Yang banyaknya kita baca Quran. Jadi hadis Nabi ni jarang kita ni nak sebut. Ini hadis kursi ni. Yang kita sedang bacakan ini hadis kursi. Ia adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada kalimah innallaha ta'ala qala. Sesungguhnya Allah Ta'ala. Semangat. Ya, semangat. Okey, saya ulang lagi sekali. Kita baca daripada awal. Okey, subhanallah, semua semangat nak baca hadis Nabi. Tanda kita cintakan Nabi, baca hadis Nabi. Tanda kita mencintai Allah, baca firman Allah. Okey, kita ulang lagi sekali daripada awal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adhantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la a'idhannahu. Rawahul Bukhari. Subhanallah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ustaz boleh carikan yang Jabatan Mufti Wilayah berkenaan dengan siapakah wali Allah. Okey, muslimin muslimat, hadis ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Ia merupakan hadisun qudsi, iaitu hadis qudsi. Ia merupakan firman Allah tetapi melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Apakah maksud di dalam hadis ini? Subhanallah, Allahu Akbar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Perhatikan muslimin muslimat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, sesiapa yang memusuhi mana-mana waliku, maka sesungguhnya aku telah mengisytiharkan perang terhadapnya. Saya ulang lagi sekali muslimin muslimat. Kita ulang lagi sekali. Cuba kita perhatikan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan hadis qudsi, iaitu firman Allah. Apakah firman Allah dalam hadis qudsi ini? Muslimin muslimat, kepada siapa yang first time dengar, oh ada juga firman Allah melalui hadis Nabi, ada. Firman Allah melalui Al-Quran itu direct daripada kalamullah. Malaikat Jibril adalah perantaraan sahaja menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala hadisun qudsi, ada juga hadis Nabi yang namanya hadis qudsi. Qudsi ni ya Qudus, yang maha suci. Hadis qudsi adalah hadis yang datangnya daripada yang maha suci. Jadi persoalan kita, adakah hadis-hadis yang lain daripada hadis qudsi itu bukan daripada Allah? Daripada Allah juga. Tetapi ilham daripada Allah kadang melalui mimpi, kadang melalui ilham, subhanallah, kadang melalui wahyu daripada malaikat Jibril. Muslimin muslimat, hadis-hadis yang lain adalah ilham daripada Allah dari segi isi, tetapi kalimah perkataan adalah disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis qudsi adalah satu hadis yang Allah Subhanahu wa taala berikan perantaraan melalui malaikat Jibril kepada Nabi, tapi dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran iaitu kalamullah totally.
Jadi Masya Allah muslimin muslimat, ini adalah hadis sahih. Bagaimana Allah berfirman dalam hadis kursi, Allah berfirman iaitu Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, sesiapa yang memusuhi mana-mana waliku, Allah berfirman, siapa yang memusuhi mana-mana waliku, nanti kita akan jelaskan siapakah wali Allah. Adakah masih hidup wali Allah hari ini? Masihkah ada wujud wali Allah? Ada tak di kalangan kita wali Allah? Kita akan jelaskan selepas ini. Subhanallah, Allah berfirman, sesiapa yang memusuhi mana-mana waliku, maka sesungguhnya aku telah mengisytiharkan perang terhadapnya. Aku isytiharkan perang. Siapa yang jadikan wali Allah musuh, siapa yang menghina wali Allah, siapa yang mengenjek-genjek, merendah-rendahkan wali Allah, siapa yang kalau hari ini mempelekehkan, subhanallah, kita tak tahu ya, tapi ciri-ciri kewalian tu ada diceritakan. Nanti kita akan pergi detailnya. Allah akan isytiharkan perang kepada sesiapa yang memusuhi para wali Allah. Okey, sambungan lagi. Allah berfirman, firman Allah bersambung dalam hadis kursi ini, hamba-Ku tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik aku sukai berbanding apa yang aku telah fardukan ke atasnya. Hamba-Ku sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku mengasihinya. Apabila aku mengasihinya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia memukul dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Demi kebesaranku, jika dia meminta sesuatu kepadaku, nescaya aku berikan kepadanya, dan jika dia meminta perlindunganku, nescaya aku melindunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dihormati, yang dikasihi, semoga kalian semua, kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuba perhatikan hadisul qudsi, ia merupakan firman Allah ini mengandungi ilmu yang begitu mendalam, memberi satu khabar gembira kepada kita yang berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kerana ciri-ciri wali Allah ataupun orang yang dicintai Allah ataupun kekasih Allah, ciri utamanya adalah dia adalah orang yang menunaikan segala kewajipan dan meninggalkan segala larangan. Nanti kita akan jelaskan ciri-ciri wali. Sebab kita duk bayangkan kalau sebut wali ni ada karamah, ada sesuatu perbuatan dia di luar akal kita. Wali ni kalau dia berdoa je confirm mustajab, contoh. Kerana mungkin di sana adanya pendefinisian wali yang kurang tepat. Maksudnya kita terlebih-lebih dalam menafsirkan siapakah wali Allah. Kita ulang lagi sekali, saya harap sahabat-sahabat sempat menuliskan hadis ni. Saya baca perlahan supaya lebih menusuk dan khusyuk sampai ke dalam hati. Okay, kita perhatikan ya sahabat-sahabat sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sesiapa yang memusuhi mana-mana waliku, mudah-mudahan kita semua wali Allah. Mudah-mudahan kita semua wali Allah. Bila sebut macam tu rasa macam takut kan? Jangan sesat ke ustazah ni? Ustazah ni jangan sesat ke? Ada ke kita pula wali Allah? Wali ni sekian-sekian-sekian boleh jalan atas air. Wali ni boleh sekian-sekian. Muslimin muslimat, jangan kita menafsirkan wali adalah golongan seperti itu saja. Boleh lihat alam ghaib lah. Subhanallah, Allah boleh baca hati manusia lah. Itu di antara definisi wali yang bukan kata salah tetapi disempitkan. Nanti kita sebut. Tuan-puan, kita akan bincang definisi wali. Boleh jadi di kalangan kita ada ramai para wali Allah. Dan kita juga berharap kita adalah wali Allah. Maksudnya wali ini adalah kekasih Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang menjadikan Allah di dalam hatinya ada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik penolong. Orang yang kehidupannya menjadikan Allah penolong dia, subhanallah, maka dia ada ciri-ciri kewalian. Okey, kita ulang lagi sekali. Allah berfirman, sesiapa yang memusuhi mana-mana waliku, maka sesungguhnya aku telah mengisytiharkan perang terhadapnya. Kalau seseorang tu jadi wali, kekasih Allah, seseorang ni meletakkan Allah dalam tujuan hidup dia,
Siapa yang memusuhinya, siapa yang mengata, mengeji, menghina, mempelekehkannya, sebenarnya dia sedang mengisytiharkan perang kepada Allah. Dia bukan hanya berperang kepada individu tersebut, orang soleh tersebut. Dia bukan hanya berperang dengan perkataan ke, dengan tulisan ke, dengan bentuk perbuatan ke, dengan orang soleh tersebut. Tetapi dia sebenarnya mengisytiharkan perang. Sesungguhnya aku telah mengisytiharkan perang terhadapnya. Allah akan isytihar perang kepadanya. Berhati-hati. Siapa yang isytihar perang, walaupun bukan dengan perkataan, aku isytiharkan aku berperang dengan sekian-sekian ni. Subhanallah. Tetapi perkataannya, perbuatannya, tulisannya seorangnya sedang memerangi. Memerangi sekarang ni bukan hanya dengan pedang, bukan hanya dengan panah, bukan hanya dengan ni, tetapi peperangan hari ini, peperangan psikologi, peperangan lidah, peperangan dalam bentuk media sosial, mengikut zaman lah muslimin muslimat. Apa yang berlaku? Siapa yang memerangi waliku, Allah kata, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Kita berperang dengan siapa ni? Kalau kita memerangi wali Allah ni, dengan yang maha memiliki dunia, hidup tidak akan tenang, resah gelisah, walaupun harta melimpah ruah, tapi hati tidak tenang. Allah cabut rasa keimanan dalam hati, kemanisan dalam melakukan ibadah. Allah cabut kelapangan jiwa. Jadi rasa jiwa sempit walaupun duduk di dalam rumah yang luas. Rasa hidup tak cukup walaupun segalanya melimpah ruah. Na'udzubillah min zalik. Sambungan lagi. Allah berfirman, perhatikan, ini berita khabar gembira untuk kita dan motivasi untuk kita supaya kita menjadi di kalangan para wali Allah. Hamba-Ku tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai berbanding apa yang aku telah fardukan ke atasnya. Sahabat-sahabat, Allah berfirman, tidaklah hamba-Ku tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku suka. Maksudnya Allah sangat suka kita dekatkan diri dengan Allah melalui apa? Dengan apa yang aku telah fardukan ke atasnya. Ini poin sangat penting. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai berbanding apa yang aku telah fardukan ke atasnya. Apakah kefarduan ke atas kita? Solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Apa yang difardukan maksudnya apa yang diwajibkan. Kita diwajibkan mengambil wuduk apabila hendak salat. Tetapi wuduk boleh bertukar kedudukan jika bukan untuk salat. Dia jadi sunat lah untuk waktu-waktu yang lain. Allah fardukan kita apa? Kewajipan kita sebagai wanita menutup aurat. Lelaki pun menutup aurat wajib. Lelaki pakai ketat pun berdosa. Pakai ketat nampak bentuk badan juga berdosa, bukan perempuan saja. Subhanallah. Hari ini penampilan lelaki pun boleh menaikkan syahwat. Bahkan bukan syahwat perempuan, syahwat sesama lelaki pun boleh naik. Kalau lelaki hari ini duk bina badan, tunjuk otot berketul-ketul, mereka akan jadi bahan untuk melepaskan hawa nafsu dalam grup-grup tertutup lelaki. Kadang dah terbuka. Kadang-kadang kita tengok kalau siapa-siapa yang suka tunjuk body, suka tunjuk badan, apa pakai ketat, pakai singlet saja apa, kita boleh tengok hari ini komen terbuka bukan daripada perempuan saja, lelaki pun. Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hamba-Ku tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai. Ini firman Allah. Sesuatu yang lebih aku sukai berbanding apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Jadi salat, puasa, zakat, haji, subhanallah, haji, kemudian apa? Syahadah. Itu rukun Islam tu. Kemudian apa-apa yang berkaitan kewajipan yang lain. Kewajipan apa lagi? Allah fardukan kewajipan kepada kita mentaati ibu bapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Baru ni saya dengan suami dengan anak-anak adalah pergi makan satu tempat. Biasa kita ni pergi mana-mana tempat kita pilih lah. Kena pilih tuan-puan sekalian. Bukan sebab memilih bulu ke, memilih apa ke, tetapi mesti kita teliti dulu. Kita tengok macam mana bersih ke tidak kan. Tukang masaknya, sekitarnya, sebab ia akan mempengaruhi. Kalau orang yang jaga, orang yang warak, mereka tak makan dekat luar tuan-puan sekalian. Tak makan kat luar. Mereka memang makan mesti di rumah, masak, pergi berjalan pun bawa. Tapi kami ni begitulah.
Kadang-kadang tu memang ada makan kat luar, tempat-tempat yang kita tengok, kita perhatikan, baca doa dululah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kemudian masya-Allah selesai makan tu, saya ingat orang kedai tu sebenarnya dia macam gerai, dia restoran kecil je. Gerai, ada meja makan dalam 2-3 tu pun kecil. Subhanallah. Jadi macam gerai kecil. Saya bayang, sebab kerja pun 2 orang je. Subhanallah, ada seorang yang tukang buat air, seorang masak. Tapi masa dua-dua lelaki, masa dua-dua ni tengok saya tu, saya bayang, saya perasannya dia orang tak kenal. Saya perasan macam tu sebab biasanya orang tegur lah, tapi dibuat biasa macam tu kan. Subhanallah. Jadi lepas selesai makan, adalah salah seorang pekerja ni lelaki kan, umur lebih kurang dalam 40-an macam tu lah, ke belum 40, lelaki. Tapi suami saya ada sama, anak-anak pun ada. Bila nak pergi kat kereta tu pun dia pun panggil. Masa dia panggil tu suara dia dah serak, suara dan nampak macam bergenang air mata nak menangis. Ni bukan perempuan ni, lelaki. Tuan-puan sekalian, lelaki nak menangis. Lepas tu Masya Allah, dia pun panggil, dia kata, Ustazah, boleh tak saya nak tanya satu soalan? Saya kata, oh kenal ke? Oh saya kenal, saya memang, dia kata saya kenal, selalu juga saya dengar ceramah Ustazah melalui TikTok, dia kata. Saya kata Masya Allah, Allahu Akbar. Baru saya sedar rupanya lapangan dakwah di TikTok ni, kehadiran TikTok dalam 1,500, di FB dalam 3,600, campur 2 ni 5,000 lah, lebih kurang 5,000 lah, lebih kurang 5,000 lebih. Tuan-puan dimati Allah sekalian, lepas tu dia tanya soalan, dia kata macam ni, Ustazah, saya ni dibuang keluarga. Saya ni dibuang keluarga daripada kecil. Bukanlah kecil, mungkin daripada remaja kot. Mak ayah saya buang saya, adik-beradik saya pun buang saya. Saya anak sulung, Ustazah. Saya anak sulung. Lepas tu dia menangis, dia mengalir air mata. Bukan senang nak tengok orang lelaki. Tapi saya ceritakan sikit gambaran saya pada lelaki ini. Wallahualam kalau saya silap. Sebab anak-anak saya pun tanya soalan yang sama, Umi, itu perempuan ke lelaki? Tapi memang dia pakai pakaian lelaki, memang nampak muka lelaki, memang lelaki lah. Saya pun tanya dia, memang confirm dia lelaki. Tapi dia tidaklah bersolek ke apa ke, rambut tetap pendek. Tapi nampak, mungkin sebenarnya Masya Allah, dia pernah melalui proses, melalui situasi keadaan yang mana dia pernah terlibat dengan situasi ubah fitrah. Allah ciptakan dia lelaki. Lepas tu sebab nampak bila saya jumpa tu, memang kita nampak pakaian dia semua lelaki, rambut pendek macam lelaki, semuanya. Tak adalah dia memakai pakaian yang menunjukkan yang dia ni adalah transgender. Tapi bila anak saya tanya pun, Umi, itu perempuan ke lelaki? Lelaki. Kan dia pakai semua lelaki. Dan dia kata ada, sebab dia sebut macam ni, Ustazah, disebabkan saya macam ni, keluarga saya buang saya, mak ayah tak mengaku saya anak. Bahkan berapa kali saya balik ke rumah, adik-adik saya yang bagi warning dengan ayat contohnya, kau jangan nak balik lagi ke rumah ni, kau jangan nak ganggu lagi mak ayah aku. Macam tu, kau jangan nak ganggu lagi mak ayah aku. Maksudnya soalan adik-beradik pun guna ayat tu, mak ayah dia, kau tu bukan siapa-siapa, kau tu bukan anak, jadi kau jangan nak ganggu lagi mak ayah aku. Lepas tu dia dalam keadaan menangis, dia cerita, dia kata, Ustazah, sekarang Masya Allah, minta maaf saya sebut ni sebab saya sebut tadi kefarduan. Di antara kefarduan kita adalah mentaati ibu ayah kan, menghormati, itu kewajipan kita sebagai anak. Dia kata, Ustazah, macam mana sekarang mak ayah sedang sakit, paling utama ayah sedang sakit, makin tenat. Bila dia nak balik, dia dihalau. Bila nak balik dihalau, tak diterima, mereka tak akan layan saya, Ustazah. Saya berusaha sebenarnya berusaha berubah. Kita boleh nampak orang yang kesan daripada pernah transgender, lepas tu berubah semula. Sebab umur dia kata dalam lebih kurang 40, saya dah berubah sekian-sekian, tapi mereka tetap tak boleh terima. Dan mak saya pernah sebut, Ustazah, dia kata, mak saya sebut apa? Mak tak akan pernah redha dan tidak pernah mengaku engkau anak. Kehidupan kau akan susah, kau tak akan senang selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tu yang dia menangis tu. Dia kata, mak saya cakap, Ustazah, saya tak akan senang selama-lamanya, hidup saya akan susah. Itu doa daripada mak saya pada saya. Subhanallah. Tapi saya dah semakin berubah. Nampak dia berubah. Dia dah tak ada dah. Sekian-sekian. Sebabkan keadaan diri saya dibuang sampai mak saya cakap macam tu, dia kata. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya nak tanya, benarkah doa ibu saya tu makbul? Sebab saya perhatikan dan saya tengok hidup saya, diri saya, Ustazah, saya boleh buat sesuatu. Saya berusaha, Ustazah, telah dibuang daripada remaja macam tu. Daripada sejak remaja dibuang sampai umur dia sekarang 40 lebih kot macam tu. Dia kata, Ustazah, saya ada waktu saya naik, macam ada kemajuan dalam hidup saya cari rezeki, kemudian saya akan jatuh sejatuhnya. Kemudian saya berusaha lagi, saya naik, lepas tu jatuh sejatuhnya. Dia tanya saya soalan, adakah itu kerana doa ibu saya? Mak saya doakan hidup saya ini susah dan saya tidak akan berjaya selama-lamanya. Adakah itu disebabkan doa ibu saya? Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu dia tanya lagi, Ustazah, kalau saya tak dapat pengampunan daripada mak ayah, sekarang ayah saya tenat, kalau ayah saya meninggal dalam keadaan dia tak maafkan saya, adakah saya hidup dalam keadaan berdosa selama-lamanya? Adakah diharamkan syurga untuk saya, Ustazah? Adakah saya akan confirm dicampakkan ke dalam neraka kerana saya anak derhaka? Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Ini cerita berapa hari lepas ni? 3 hari lepas saya, Ustaz. 2 hari lepas. Fresh lagi. Saya kan, sebab itu kadang-kadang bila kita sebut tentang kasih sayang ibu dan ayah, bukan semua orang yang hidup di dunia ini, orang Islam, orang Melayu kita, hidup membesar dapat kasih sayang. Ada orang membesar dengan kebencian ibu ayah, dengan kemarahan ibu ayah, dengan kemurkaan ibu ayah. Contoh seperti kisah lelaki ini. Daripada remaja dia dibuang sampai umur dia dah 40 lebih. Hidupnya dalam keadaan terumbang-ambing, sedih semua tak jadi. Allahu Akbar, subhanallah. Saya kalau nak jawab soalan seperti ini, kita tak boleh jawab. Oh, memanglah kamu memang derhaka, patutlah, memang tak boleh hidup senang lah. Ini tak. Kita kena tengok kes dia apa. Subhanallah. Dia kata dia memang dilahirkan macam ni, Ustazah. Tapi Alhamdulillah dia telah mengubah balik dirinya menjadi lelaki. Walaupun nampak ada lembut lagi, tetapi memang tak ada solat langsung, rambut pendek, baju semua macam dah okey. Tapi kita boleh nampak karakter tu masih ada. Subhanallah, mungkin ibu ayahnya malu. Lalu mula-mula saya ceritakan kepada dia kisah daripada riwayat yang sahih yang berlaku pada zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab itu bila saya ceramah, saya sebut tentang kita ni anak-anak kena taati ibu ayah banyak berkorban. Saya banyak kali bila saya sebut macam tu di sekolah menengah universiti, banyak kali bila saya sebut itu saja, ada je pelajar yang datang, Ustazah, memang mudah bagi Ustazah nak sebut kita kena hormat ibu ayah, kita kena muliakan ibu ayah, kita sekian-sekian. Tapi saya membesar dengan apa? Maki hamun ibu ayah saya. Saya membesar dengan apa? Saya membesar dengan penderaan daripada ibu dan ayah. Saya kena pukul sepak terajang, apa perkataan tak sebut pada saya. Ibu ayah saya sendiri sebut perkataan binatang dan segala jenis makhluk-makhluk. Ialah babi ke, anjing ke, syaitan ke, iblis ke, lembu ke, kalau selus panggil lembu dan sebagainya. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Ini mental torture. Sebab itu, bila saya dah selalu jumpa dengan orang-orang yang membesar dalam keadaan kenangan yang sangat pahit, dengan ibu bapa yang sebenarnya mereka itu derhaka, lepas daripada tu bila saya sebut tentang ibu bapa, saya mesti meraihkan juga, walaupun mungkin ini kumpulan kecil, saya akan sebut juga, saya akan sebut kepada anak-anak yang berada di dewan ini. Kan, walau bagaimanapun, mungkin ada di kalangan kita yang kehidupannya adalah satu kenangan yang pahit ataupun pengalaman gelap ataupun hitam dengan ibu dan ayah. Saya minta anak-anak sekalian untuk maafkan ibu dan ayah. Maafkan ibu dan ayah. Mudah-mudahan dengan anda kuat untuk redha terhadap ujian Allah, Allah takdirkan anda lahir, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian lahir daripada rahim seorang wanita yang tidak berakhlak, seorang ibu yang tidak ada keimanan dalam hatinya. Sebab orang beriman tidak akan ucap perkataan keji. Nak marah macam mana? Takkan maki hamun. Lelaki yang beriman nak marah macam mana?
Kalau maki pun mungkin dalam hati. Tak terkeluarlah pada mulut tu perkataan keji dan hina tu lagi pada anak. Tetapi hari ini memang ramai. Saya tengok depan mata saya pun ada. Kalaulah dulu saya kerja perunding cara, tuan-puan sekalian, bayangkan ni saya kerja perunding cara, suami isteri bergaduh keluar perkataan keji. Suami cakap kat isteri, kau setan, yang ni pun jawab kau tu ini, keluar perkataan maki hamun suami isteri. Lepas tu saya tanya, anak kat rumah, sebab dia yang ni panggil kau, contohlah kau ni beruk, kau ni lembu contoh. Itu lembut sikit ya. Saya tak sebut. Tapi kadang dia orang keluar, kau anjing lah, kau ni lah. Ni bergaduh suami isteri, keluar maki hamun. Saya kata anak-anak kat rumah, anak, contohlah saya tanya, tapi ni yang lembut, anak kucing ke anak kambing? Lepas tu apa maksud ustazah? Saya tengok tuan-puan ni bergaduh keluar semua perkataan maki hamun ni, saya tak boleh bayang macam mana anak-anak tuan-puan dekat rumah. Anak-anak tuan-puan kat rumah mungkin kena maki hamun juga ya. Pada tuan-puan, dia pun senyap. Dan tuan-puan rasa macam mana anak tu membesar. Dia akan maki hamun orang lain pula. Sebab itu sekarang kita tak pelik. Di media sosial hari ni maki hamun tu biasa. Okey, saya nak kembali ni. Saya nak kembali apa dia, tuan-puan sekalian. Kisah Sayyidina Umar. Pernah ada seorang ayah, seorang lelaki. Dia datang mengadu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wahai Umar, sesungguhnya anakku derhaka kepadaku. Mengadu pasal anak derhaka. Lalu Sayyidina Umar bila dengar, dia suruh panggil anak lelaki tu, remaja ni. Lalu bertanya, adakah benar kamu lakukan sekian. Lalu anak lelaki ni kata apa? Tuan-puan sekalian, anak lelaki ni kata apa? Dia kata, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, adakah di sana wujud golongan ibu dan ayah yang derhaka? Adakah anak saja derhaka? Ada tak ibu ayah yang derhaka? Lalu Sayyidina Umar menjawab, ada. Ibu bapa yang tidak mendidik anak-anak dengan didikan yang benar, dengan didikan yang benar, didikan Islam. Pertama, dan ibu ayah yang tidak memberikan nama yang baik, beri nama anak tu nama yang buruk. Sebab panggilan nama ini akan beri kesan kepada perilaku. Dan yang ketiga, iaitu seorang ayah yang memberikan ibu yang berakhlak buruk kepada anak. Maksudnya, ketika memilih isteri dulu, tak tengok akhlak. Tengok rupa paras je. Tak tengok akhlak. Tak tengok agama. Yang penting lawa, yang penting seksi. Jumpa pun di tempat-tempat yang tidak bermaruah. Masa dalam hubungan cinta pun buat dah maksiat semua. Sayyidina Umar kata, iaitu seorang lelaki, seorang ayah yang memilih seorang ibu yang berakhlak buruk untuk anaknya. Maksudnya dah kahwin, lepas tu mengandung, lepas tu ni. Dan anak itu dibesarkan dengan akhlak yang buruk. Sayyidina Umar kata, inilah ibu ayah yang derhaka. Derhaka, tuan-puan sekalian. 3 ciri ibu ayah derhaka. Tidak mendidik anak-anak dengan didikan agama. Kemudian yang kedua, memberikan nama yang tidak baik. Dan yang ketiga, memilih ibu yang berakhlak buruk, sebab ibunya ada rahim. Dalam rahim inilah dikandungkan dan memberi kesan apa perilaku ibu. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, merujuk kepada hadis Nabi SAW, tungkahul mar'ah, dinikahi seorang wanita itu. Seseorang wanita itu dinikahi, maksudnya calon-calon isteri. Wanita itu dinikahi li-arba', kerana 4. Nabi sebut wanita-wanita itu dinikahi kerana 4. Tungkahul mar'atu li-arba', dinikahi seseorang wanita itu kerana 4 perkara. Yang pertama, li jamaliha, kerana kecantikannya, keindahan rupa parasnya. Lima liha, kerana harta bendanya. Li nasabiha, ataupun kerana nasab keturunannya. Au li diniha, ataupun kerana agama ataupun akhlaknya. Fazfar bizatid din, maka Nabi kata pilihlah kerana agamanya. Taribat yadak, maka kamu akan berlapang dada, maka kamu akan selamat. Maksudnya tangan kamu itu macam senanglah, mudahlah bagi kamu, selesailah kamu, bahagialah kamu, beruntunglah kamu, kata Nabi. Kata taribat yadak, maka beruntunglah. Muslimin muslimat, faham, kena dengar sampai akhir apa yang nak disampaikan ni. Nabi SAW bersabda, dinikahi seorang wanita ataupun dinikahi seorang lelaki kerana 4. Kerana 4. Wanita itu dinikahi kerana keindahan rupa parasnya. Subhanallah, muslimin muslimat, memang ada orang bernikah kerana kecantikan rupa paras.
dia tergoda, dia terpesona, dia jatuh cinta. Jadi dia tak check dah benda lain. Dia tak check keturunan baik-baik ke tidak. Dia tak check dah dari segi yang penting rupa paras. Kerana itu. Lepas tu ada juga yang bernikah kerana keturunan. Oh, ni keturunan orang kaya ni. Ni keturunan orang ternama ni. Ni keturunan orang hebat-hebat ni kerana keturunan. Juga ada juga kerana Kerana harta benda. Oh, ni kaya ni. Oh, ni jawatan besar ni kerana harta benda. Memang benar, ini berlaku muslimin-muslimat. Tapi Nabi sebut walidiniha, dan ada wanita yang dinikahi kerana agamanya, fazfar bisaditin, maka beruntunglah, maka sempurnalah agamanya. Subhanallah, sempurnalah kehidupannya. Muslimin-muslimat, sesiapa yang memilih pasangan sama ada lelaki ataupun perempuan kerana agama nombor satu, letak agama. Tapi yelah, tak ada masalah, tengok juga rupa, tengok juga keturunan, kan, keturunan orang baik-baik contohnya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, siapa yang memilih kerana agama, dia tak tengok keturunan apa, tak tengok tak ada pelajaran pun, tapi akhlak baik, agama baik, tutup aurat dengan elok dan sebagainya, insya-Allah siapa yang menjaga agama, ketiga yang lain akan menuruti. Orang yang jaga agama akan lahirnya keindahan pada diri dan wajahnya. Orang yang jaga agama akan Allah berikan rizki yang melimpah ruah, kekayaan pun datang. Orang yang jaga agama, Allah akan berikan keturunan yang baik. Jadi siapa yang pilih yang terakhir, iaitu kerana agama, kerana akhlak, kerana peribadi, subhanallah, Allahu Akbar, kerana agama, faham ya, akan menuruti ketiga-tiga. Tetapi siapa yang pilih kerana kecantikan semata-mata, belum tentu tiga lagi akan menuruti. Siapa yang pilih kerana keturunan semata-mata, belum tentu tiga lagi akan menuruti. Siapa yang pilih kerana keturunan semata-mata ataupun kekayaan, belum tentu tiga-tiga akan menuruti. Tapi siapa yang memilih kerana agama, sebab itu tuan-puan sayang, kita boleh tengok ada pasangan yang bahagia sampai umur 40, suami isteri nampak biasa saja, rupa paras masing-masing pun biasa saja, tak adalah kaya raya, hidup biasa susah orang kampung, tapi boleh berkahwin, boleh kekal bahagia sampai 40 tahun, 50 tahun kerana agama, tuan-puan sekalian. Pandangan mata ni, tuan-puan sekalian, mata zahir dan mata hati, bila pasangan itu penyejuk hati, dia akan sejuk mata. Kalau pasangan itu penyejuk hati, dengan rajinnya, dengan pembersihnya, pandai didik anaknya, dengan lemah lembutnya, dengan prihatinnya, dengan sifat sabarnya, walaupun kulit tu gelap, tak comel daripada pandangan mata, tetapi bila dia menyejukkan hati, pandangan mata pun nampak indah. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar. Saya ini sekadar cerita ya tuan-puan sekalian. Adalah pasangan ni, suami ni memang handsome. Suami ni kalau orang tengok, tipulah orang kata suami tak handsome. Manakala pasangannya, ni daripada kecil saya lah, daripada masa kat kampung ni, sampai kami orang muda, remaja lagi, masa sekolah lagi, sampai budak-budak pun boleh bercakap macam, handsome kan suami bla bla bla, tapi isteri dia tu bla bla bla. Maksudnya ini bukan apa ya, kita cerita dari segi kita nak sebut apa ya, kita nak cerita dari segi realiti. Maksudnya realiti orang kita bercakap. Saya ni masa tu sekolah rendah lagi, macam tu lah, sebab ini cerita-cerita orang kampung. Manakala wanita ni memang kontra sangat dengan si suami ni, kontra sangat. Dengan badan bulat-bulat, gempal-gempal, kulit gelap, maksudnya bukan gelap biasa, hitam lah kita panggil, gelap-gelap. Lepas tu dengan, maksudnya dari sudut zahir tu tak ada rupa lah, tapi dapat suami sekian-sekian. Tapi suami dia sayang sangat isteri ni. Kami selalu nampak seorang suami ni macam sangat sayang, pergi ambil jalan sama-sama, macam rapat. Subhanallah. Bila mengenali wanita ni, wanita yang sangat baik, memang sejuk hati dengan perkataannya, kata-katanya. Kalaulah dengan kita macam tu kata-kata dia, saya bayangkan macam mana suami dia tu sejuk sangat hati dia memandang dia, dengan perkataan yang baik, isteri yang rajin, isteri yang menyantuni. Subhanallah, bahagia, ada anak-anak yang ramai. Muslimin muslimat, sebab itu pandangan hati itu lebih penting daripada pandangan mata. Saya kerja perniagaan rumah tangga, benda ni memang realiti. Subhanallah, suami-suami datang nak ceraikan sampai talak 3. Saya kenapa talak 3? Isteri encik kan main lagi lawa. Dia kata, Ustazah, memang saya jatuh cinta pada isteri saya kerana kecantikan dia.
Dia adalah model ke pramugari. Memang lawa, atas bawah semua lawa. Saya cakap, dia kata saya cakap terus serang Ustazah, saya nekat. Memang saya buat apa saja untuk dapatkan dia. Sebab saya memang terpesona dan saya bangga dapat isteri yang cantik macam dia. Tapi Ustazah, rupanya kebahagiaan dia kata hanya sekejap saja. Hanya beberapa bulan saja. Tetapi bila dah kahwin baru tahu, dari segi perkataan lidahnya selalu menyakiti hati saya. Dari segi perbuatannya selalu menyakiti hati saya. Kata-katanya menghina dan merendahkan saya. Macam-macam lah Ustazah. Tapi saya rasa macam saya dah tak boleh dah nak teruskan gini. Dia kata, Ustazah, pandangan mata ni bahagia dia sementara. Sebab bahagia sebenar adalah pada hati. Pada hati, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Saya pernah tengok seorang suami panggil isteri dia sayang je. Isteri dia pada zahir, daripada fizikal memang biasa. Saya sebut biasa tu faham ya maksud saya. Subhanallah. Tapi suami tu kan sayang. Saya pula jealous. Sayang ambil tu, sayang ni. Okey sayang duduk. Sayang nak minum tak? Punyalah suami ni penyayang. Punyalah suami ni sayang sangat isteri dia ni. Bila saya tengok akhlak isteri, subhanallah, isteri sangatlah. Suami ni duk cerita apa? Isteri saya ni pandai masak. Isteri yang sedapnya lah masak. Oh, Ustazah kena rasa masakan isteri saya. Sebabkan suami ni duduk cerita selalu pasal sedapnya masakan isteri, saya bersungguh-sungguh ajak suami nak pergi rasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Memang sedap pun, memang sedap. Tapi saya duk bayangkan sedap yang luar biasa sebab si suami ni terlalu mengiktiraf isteri ni. Masya Allah. Pandangan hati dia kekal selama-lamanya. Dia kekal pandangan hati. Sebab itu sebagai pasangan, sebagai kawan, sebagai siapa-siapa sebenarnya kan, menyenangkan hati lebih utama daripada menyenangkan mata. Menyenangkan hati. Kalau pengalaman saya masa jadi cikgu, pernahlah cikgu ganti masa muda-muda dulu. Anak pelajar yang saya ingat adalah yang akhlak baik, bukan yang comel. Yang comel tu memanglah kita puji, alah comelnya budak ni, comelnya mata dia, ya Allah, ciptaan Allah indahnya. Tapi yang diingat adalah pelajar yang mana? Yang tolong angkat beg. Ustazah, mari saya tolong angkat beg. Yang duk bagi salam bila kita lalu je berhenti. Assalamualaikum Ustazah. Masya Allah, sejuknya hati. Macam tu. Yang tu lah yang kita ingat. Nama kamu siapa? Kita tanya. Dia pun cakap, oh siapa yang ingat tu? Ingat nama. Nak kata betapa pentingnya hati ni. Jadi nak sampai menyentuh hati, dia mesti daripada hati itu terselah, hati yang baik terselah pada perbuatan. Sekarang saya nak sebutkan begini, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Tak kisahlah kita ni keturunan macam mana, mak ayah macam mana, kan, rupa macam mana. Tetapi kita kena berusaha berikhtiar memiliki hati yang baik. Sebab hati yang baik dia akan terpancar pada fizikal. Sungguh. Dan tidak terlambat. Sebab itulah penilaian Allah. Hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah berfirman, Allah sebut apa? Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila aswarikum, pada rupa paras kamu Allah tak pandang. Wa ila ajsadikum, Allah tak pandang tubuh badan kamu. Wa ila amwalikum, Allah tak pandang harta benda kamu. Sebab semua itu daripada Allah. Hakikat kita ni kalau tak ada kulit semua ni, semuanya sama. Semua tulang tu tak gemuk. Tulang semua sama. Kan? Tulang semua sama, tak ada beza. Oh, ni tulangku, ni tulang gemuk. Tak ada. Tulang semua sama. Hakikatnya kita tengkorak. Allah membalut kita dengan kulit yang berbeza, dengan rupa paras yang berbeza, tapi tulang tu strukturnya sama lah. Mungkin ada beza lah, tulang lebar sikit ke apa ke, ada beza. Subhanallah, itu hakikat diri kita. Subhanallah. Allah balut kita luaran ini untuk menguji adakah kita jadi hamba Allah yang bersyukur ataupun kita kufur dengan pujian manusia sampai lupa untuk jadi puji Allah. Orang duk puji-puji kita comel ke, handsome ke, lawa ke, gitu-gitu ni ke. Subhanallah. Ada juga kalah dengan ujian apa? Bila orang body shaming. Saya faham body shaming, tapi nak tutup mulut orang payah kan. Orang yang body shaming ni memang itu ujian hidup anda. Tetapi boleh jadi asbab itulah anda ke syurga. Sebab orang selalu duk body shaming. Contoh ujiannya dia rendah daripada biasa, bukan normal rendah. Orang pun selalu macam buat gurau. Ada yang terlebih tinggi, orang buat gurau juga, macam galah kan. Ada yang badan dia tu memang daripada kecil comel gempal macam tu, orang buat ni juga. Orang kata body shaming kan.
Anak-anak kami pun ada mangsa body shaming. Memang ada. Subhanallah, ada anak kami yang kulit gelap kan. Lepas tu kan kawan cakap apa? Kau baik tak payah masuk gambar. Kau baik tak payah masuk gambar. Kalau kau masuk gambar pun kau tak nampak juga. Balik menangis cerita dekat saya. Sekolah rendah kan. Kawan-kawan ni. Kau ada. Tak perasan. Hitam sangat. Aduh. Apa tak sedih? Kan anak ni balik menangis kan. Menangis. Tapi kita boleh tak nak tutup mulut kawan-kawan dia? Adakah saya pergi jumpa kawan-kawan dia pergi warning? Tak. Saya bukan kata saya bagi tahu pada anak, kamu balas dengan apa? Diam je Umi, diam. Lepas tu saya tanya, apa yang cakap? Cakap apa? Istighfar. Ini jawapan anak saya. Saya bukan nak menunjuk anak-anak ni baik, tapi saya nak cerita pengalaman saya. Saya jawab, kenapa istighfar? Contoh bukan nama sebenar, Muhammad. Anak-anak kami tak ada nama Muhammad. Muhammad istighfar, Muhammad doa supaya Allah ampuni dia sebab dia dah buat dosa sakitkan hati Muhammad. Ni budak sekolah rendah. Saya kata, ya Allah, bagusnya. Istighfar je, mohon ampun bagi dia sebab dia dah sakitkan hati Muhammad. Anak kami tak ada nama Muhammad. Saya bagi motivasi, kita tak boleh tutup mulut orang. Kita tak boleh tutup mulut orang, yang kita boleh jaga hati kita. Subhanallah, Allah Akbar. Masa tu kita bangkitkan semangat dia. Allah tengok hati-hati yang baik ni Allah pandang. Hati yang sabar ni Allah pandang. Saya nak sebutkan, siapa apa pun ujian. Contohlah body shaming kan, siapa yang diuji dengan body shaming. Subhanallah. Anggap dan boleh jadi itulah laluan terbesar anda untuk ke syurga. Itu laluan terbesar anda untuk ke syurga. Subhanallah. Bila tengok ada orang buat gurau, buat peli dengan fizikal yang Allah ciptakan tu, kan, itu ujian. Dan bukan ramai orang yang boleh melepasi. Ada orang dia dah sampai tahap, aku dah tak kisah apa warna. Dia orang gelak ke aku, gelak je lah. Tapi kita kumpul pahala sabar, kumpul. Orang tu dapat dosa. Kan, kita kumpul pahala sabar. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada orang kalah dengan ujian kecantikan. Ada orang kalah dengan ujian kehandsoman. Ada yang kalah dengan ujian Allah ciptakan dia dengan rupa paras yang kurang cantik. Jadi, semua ini ujian. Bagaimana kita menerima dan merespon dan bagaimana hati kita ketika dikeji, dihina ataupun dipuji. Dan ramai orang dia berjaya dengan ujian-kejian. Sebab daripada kejian melahirkan sabar. Sabar, ya Allah, aku redha ya Allah dengan ciptaanmu terhadap diriku. Aku redha ya Allah kau ciptakan fizikalku begini ya Allah, menjadi bahan ejekan manusia. Aku redha dengan ketetapanmu ya Allah, kerana aku yakin aku akan diberikan syurga dan aku menjadi wanita yang cantik dan indah sempurna di syurgamu, jadi bidadari yang terindah. Jadi bidadara, bukan bidadara maksudnya lelaki syurga yang terindah. Itu motivasi kita, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Tetapi ramai yang kalah dengan ujian pujian. Bila dipuji, riak, ujub, kagum, subhanallah. Kan? Sebab itu kita boleh lihat, biasanya yang berhabis-habis nak mengekalkan kecantikan adalah orang yang dah cantik. Susahnya dia, bila dah biasa cantik, mesti nak kekalkan kecantikan. Sampai hidup 24 jam dengan make up. 24 jam kena make up. Sebab dia diuji dengan kecantikan, orang selalu puji, dan susahnya dia nak mengekalkan kecantikan. Sebab tu kalau kita nampak orang yang obses kepada cantik, ada orang yang memang dah cantik. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia kalah dengan ujian tu. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu bila dipuji, kita kena belajar kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Allah, segala puji bagi Allah. Kita tidak ada apa-apa, dan kalau kita kalah, na'udzubillah, itu menjadi asbab dicampakkan ke dalam neraka. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, mohon maaf ya. Pukul apa dah ni? Oh, dah lebih dah 8.10. Saya pun ada lokasi ceramah kat KL. Cuma saya nak tutup tadi tu, tuan-puan sekalian, kita nak tutup hadis ni. Kita akan sambung lagi pagi besok, kita akan kupas lagi. Bukan pagi besok, minggu depan. Lebih kurang dalam 6,000 lebih ada. 7,000 ni. 7,000 kehadiran ni. Subhanallah. Rupanya suka ya. Ni motivasi lah, semangat ya. Motivasi semangat. Sebab saya ni selalu datang, orang datang ngadu masalah, tekanan. Kami pun ada hadapi ujian-ujian yang lebih kurang je dengan tuan-puan sekalian. Cerita lelaki yang saya kata transgender lepas berubah, dibuang keluarga tu, saya jawab macam ni. Saya kata, saya tanya dia beberapa soalan. Saya kata, Encik dah berusaha kan balik nak minta maaf dengan ibu ayah? Dah ustazah, banyak-banyak kali, selalu ustazah, tapi saya tetap dibuang keluarga. Okay, Encik dah buat usaha. Allah pandang usaha, Allah bukan pandang hasil. Allah pandang usaha tuan. Kalau Encik betul-betul ikhlas, ya. Lepas tu dia sebut, saya dah berputus asa dah ustazah. Saya dah putus asa dah, dan saya dah tak nak dah cuba lagi. Saya kata,
saya kata encik tarik balik perkataan putus asa. Sebab kemenangan besar bagi syaitan bila seorang manusia sebut perkataan putus asa. Siapa ada yang baru masuk ni mungkin tak faham, kena dengar daripada awal sikit. Ceritanya ada seorang lelaki umur dah 40 lebih dibuang keluarga daripada remaja. Mak ayah tak mengaku anak, adik-beradik tak mengaku adik-beradik. Bila setiap kali dia balik, dia dihalau. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi nak tahu cerita detail, kena dengar semula. Ini cerita 2 hari lepas lelaki ini bertemu di satu tempat, lalu dia terus tanya dalam keadaan menangis. Lepas tu saya tanya dia, saya kata, encik jangan sebut putus asa. Syaitan, tujuan syaitan, dia nak mulut kita sebut putus asa. Sebab Allah berfirman, wala tayasu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kasih sayang Allah. Dan Allah memberi amaran, tidaklah yang berputus asa itu melainkan orang-orang yang kafir saja. Maksudnya orang yang kufur dengan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah saja orang yang berputus asa. Jadi encik jangan putus asa. Okey, dia faham. Baiklah Ustazah, saya tak akan putus asa. Lepas tu saya nak tanya lagi encik. Subhanallah, encik ada doakan tak untuk mak ayah? Saya selalu doakan mereka Ustazah. Saya selalu doakan walaupun mereka buang saya, mereka tak terima saya, mereka hina saya, tapi saya selalu doakan. Saya kata alhamdulillah encik jalankan tanggungjawab sebagai seorang anak mendoakan ibu ayah. Lepas tu saya tanya, encik bagi tak duit? Encik bagi duit tak pada mak ayah? Saya bagi, dia orang terima tak? Dia orang terima. Saya kata nampak tak? Duit ni memang betul tuan-puan sekalian. Memang kita kata duit bukan segala-galanya. Tetapi memang kewangan, duit, rezeki Allah ni boleh beli hati manusia. Yang betul boleh beli hati. Kita tak boleh nak tolak hakikat ni tuan-puan sekalian. Subhanallah. Sebab itu ada yang guna istilah beli jiwa. Bila suami beri hadiah, isteri beli hadiah, orang kata beli jiwa. Subhanallah. Dan Nabi sebut pun, tahabu tahadu. Kalau kamu mencintai, kamu beri hadiah. Macam mana nak beri hadiah kalau tak ada duit? Lepas tu saya tanya, mak ayah terima kalau kamu kirim duit, kamu bank in, dia orang terima, dia orang guna. Jadi sekarang kamu doakan, kamu dah hantar duit, kamu dah sebenarnya encik anak yang baik. Dia pun nangis, dia kata Ustazah, tapi mak ayah saya kata saya anak derhaka, tak mengaku anak. Itu lidah mereka. Saya kata encik tolong maafkan ibu dan ayah. Kalau encik tak maafkan ibu dan ayah, ibu ayah encik dalam keadaan berdosa. Mak ayah saya berdosa? Sebab seorang ibu dan ayah sebenarnya anak yang macam mana pun, sampai hatta anak itu isap dadah sekalipun, hatta anak itu buat kemungkaran apa pun, ibu ayah tidak layak untuk menghukum anak itu. Ibu ayah kena sedar anak-anak semuanya adalah amanah daripada Allah. Anak-anak adalah ujian bagi ibu ayah. Sama ada ibu ayah ini menghadapi ujian ini dengan sabar, dengan redha, dengan tenang. Sebab itu sebenarnya tidak ada sebab untuk ibu ayah membuang anak-anak. Walau seburuk mana pun akhlak anak-anak, buruk mana pun sampai anak itu buat jenayah macam mana pun, tetap lidah dan mulut ibu ayah ini kena mendoakan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Jadi saya kata saya doakan ibu ayah satu hari akan menerima encik semula. Encik kena maafkan ibu dan ayah. InsyaAllah ibu ayah encik juga akan maafkan. Sebenarnya dalam hati ibu dan ayah sebenarnya sayang encik. Sebab itu dia boleh terima kiriman duit daripada encik. Lepas tu dia tanya saya soalan, adakah sebab doa ibu ayah saya yang menyebabkan hidup saya tak pernah senang Ustazah? Saya pun tanya dia, encik cukup makan? Cukup. Encik ada tempat tinggal? Cukup. Sekarang encik ada bisnes kan? Encik buka gerai ni. Boleh survive? Boleh. Ini nikmat yang besar encik. Nikmat yang besar. Saya bagi tahu pasal rezeki, pasal hidup kita, nombor satu berkait dengan Allah. Kalau encik rasa kehidupan encik macam nak naik payah selalu jatuh, cek solat. Saya kata. Saya cakap tu serang. Kalau saya jumpa tengah jalan, kan kita nampak kadang tu ni, encik cek solat. Encik jaga tak solat 5 waktu? Dia pun senyap. Encik cek bila kita berniaga, zakat bayar tak? Kewajipan-kewajipan dengan Allah. Berkaitan dengan rizki, ini berkaitan dengan Allah ya Razak. Allah ya Razak. Iaitu Allah yang maha memberi rizki. Encik kena cek hubungan encik dengan Allah. Sebab kalau dari segi zahir ni, saya tanya apa yang encik buat pada ibu ayah, encik dah laksanakan tanggungjawab. Tapi dia orang kata saya anak derhaka, dia orang tak redha, encik tolak tepi perkataan ibu ayah itu. Anggap ibu ayah sebut perkataan itu kerana hawa nafsunya.
kerana ilmu yang kurang pada ibu ayah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ustazah, bukankah redha Allah pada redha ibu bapa? Sebab orang sekarang dengar ceramah, siapa yang tak dapat redha ibu ayah, tak dapat redha seorang ibu, tak dapat redha Allah. Macam mana saya nak dapat redha Allah kalau saya tak dapat redha ibu? Saya tanya balik dia, encik usaha tak nak dapat redha ibu? Saya usaha. Encik buat ni, buat macam-macam. Allah tak pandang kepada hasil, Allah pandang usaha encik. InsyaAllah sekarang redha ibu bapa yang macam mana? Ibu bapa yang beriman, ibu bapa yang saleh, ibu bapa yang baik, ibu bapa yang taat perintah Allah. Ini ibu bapa yang kedudukannya sangat tinggi, sehingga ibu bapa yang begini bila redha pada anak, maka dapatlah redha Allah. Tapi jika ibu bapa yang tidak berilmu, ibu bapa yang jahil, ibu bapa yang tidak berakhlak baik, ibu bapa yang suka maki hamun, maka janganlah risau duhai anak-anak. Janganlah kalian terlalu terkesan dengan kata-kata ibu bapa yang sebegini. Saya cakap terus terang ni sebab saya cakap realiti. Saya perunding rumah tangga, saya jumpa ramai anak-anak yang hidup menderita. Walaupun anak ni dah kahwin, ada anak, dia ulang balik skrip yang dia kena pada ibu ayah. Bila saya handle kes-kes anak yang bermasalah, saya tanya pada mak, puan pernah maki hamun anak? Selalu. Kenapa puan maki hamun? Saya ustazah dibesarkan dengan maki hamun. Kadang-kadang bila nak marah pun saya maki anak saya. Saya kata sampai bila? Besok anak ni besar dia maki pula cucu. Cucu puan. Lepas tu cucu. Sampai bila? Siapa yang nak stopkan circle ni? Siapa nak stop? Puan kena stop. Tak terlambat. Puan kena nekat. Puan kena maafkan ibu ayah yang membesarkan puan dengan maki hamun. Puan kena maafkan. Puan kena maafkan. Puan kena stop the circle. Bulatan tu maksudnya puan kena putuskan rantaian tu. Puan kena nekat, banyakkan zikir. Nekat, belajarlah bagaimana nak mengawal emosi. Jangan keluarkan perkataan keji dan hina lagi. Saya sebutkan sekali lagi kepada anak-anak yang dikatakan perkataan buruk, keji, hina daripada ibu dan ayah. Jika kalian adalah hamba Allah yang baik, hamba Allah yang saleh, kalian jaga hak Allah, jaga hak ibu bapa, tetap tak balas dengan maki hamun, insya-Allah kalian janganlah terkesan sangat walaupun ibu bapa ni sebut kalian anak derhaka. Sebab anda dah buat yang terbaik. Subhanallah, saya jumpa ramai anak-anak yang begini bahagia dunia akhirat, berjaya. Ustazah, mak saya sebut begini-begini, tapi alhamdulillah saya tetap berjaya, saya syukur. Sebab rezeki itu total pada Allah. Redha Allah itu redha yang paling utama. Jaga hubungan dengan Allah. Semualah kasih sayang pun daripada Allah. Dia bahagia elok je dengan suami. Walaupun ibu ni sebut apa pada dia, kamu tak akan bahagia. Sebab apa? Ibu ni nak marah sangat. Ibu ni ada calon lain, tapi anak perempuan pilih lelaki lain. Ibu ni ada calon lebih baik bagi ibu. Subhanallah, ada juga yang isteri ni, ini kawan saya sendiri, mak ni memang tak mengaku anak. Mak tak mengaku kau anak selagi mana kau tak ceraikan isteri kau. Masa dulu awal-awal kahwin memang okey, lepas tu adalah benda, dan mak ni memang dah ada calon untuk menantu, calon untuk isteri bagi anak lelaki kesayangan ni. Jadi bila anak ni kahwin dengan wanita yang sekian-sekian, mak ni sebut kau bukan anak aku lagi, selagi mana kalau kau nak jadi anak aku balik, kau kena ceraikan. Memang itulah ayat mak dia. Walaupun dah kahwin 20 tahun lebih, anak dia pun dah besar, dah nak kahwin, sampai sekarang mak dia tak terima. Lepas tu bila saya tanya, ya Allah macam tu ya mak mertua? Ya ustazah. Dia panggil saya Asma lah, saya panggil dia Kak. Ya Asma. Sampai sekarang mak mertua akak tak terima. Saya pun, lepas tu dia tanya, kehidupan akak sebenarnya berkat tak? Akak selalu sebut pada suami, ceraikan je lah saya. Sebab bimbang takut suami akak tak boleh masuk syurga. Sebab mak dia tak ngaku anak. Mak dia kata dia anak derhaka. Lepas tu kan saya kata, Akak bahagia tak? Bahagia. Anak-anak okey tak? Anak dia belajar kat Mesir, tahfiz, semua berjaya. Saya kata, akak nampak ada kesan tak kata-kata mak mertua akak tu? Nampak suami akak macam mana? Dari segi pekerjaan, alhamdulillah rezeki luas, tak ada masalah, semua okey. Lepas tu saya kata, kalau macam tu Kak, subhanallah, akak jangan fikir sangat. Lepas tu bila saya cakap-cakap, dia kata, ustazah, mak mertua saya ni sebenarnya dah pergi umrah dalam 10 kali dah. Tetapi memang mulutnya maki hamun. Sampai arwah bapa mertua pun selalu mak mertua ni maki hamun. Saya nak cerita satu, minta maaf ya sikit lagi. Mak mertua ni saya nak bagi tahu, ibu ke ayah ke manusia biasa. Ada di kalangan mereka yang berakhlak buruk.
Maksudnya bukan semestinya bila kedudukan ibu dan ayah je semua kena, semua mulia, semua kena taat, semua kena ikut. Ada arahan ibu ayah bertentangan dengan syariat, tak boleh ikut. Ibu ni perintahkan anak lelaki supaya ceraikan isteri. Tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Sebab apa? Tanggungjawab seorang lelaki bila dah menikah suami, isterinya, dan anak-anak itu kewajipan bagi lelaki ni. Tidak boleh semudahnya menceraikan disebabkan seorang ibu minta cerai, minta suruh ceraikan. Subhanallah, Allahu Akbar. Maksud masa awal kahwin dulu, maknya dah boleh terima. Lepas dah lama kahwin, mak dia tak boleh terima. Lepas tu dia cerita, Ustazah, kematian arwah ayah dia sangat tragis. Dia bila dah kahwin memang dia tengok macam mana bisanya mulut mak dia ni mengata suami sendiri. Maksudnya ayah mertua. Ayah mertua ni memang selalu kena kata. Masa ayah mertua sakit, dia kata, memang mak dia mulut ni, kau ni menyusahkan aku je, kenapa lah kau ni tak mati-mati ya. Contoh ya, seorang isteri, cerita macam dalam filem dan drama tu, kita nampak teruk sangat seorang isteri maki hamun suami kan. Ini dalam kisah benar realiti hidup. Saya tak tahulah makcik ni macam mana sekarang. Tapi dikata, mak mertua saya ni selalu pergi surau kan, pergi tadarus, umrah pergi selalu. Tetapi akhlak dengan suami, ya Allah Ustazah, saya takut sangat. Masa arwah ayah tu saya tengok depan mata, masa arwah ayah sakit, ayah mertua sakit, dia boleh sebut macam-macam dekat suami. Kau ni dah sakit macam ni, kenapa menyusahkan aku je. Kalau ayah dia berak dalam pampers, teruklah kena maki hamun. Dan saat ayah yang meninggal, tak silap saya, tapi arwah ayah dia sabar sangat, sabar sesabar-sabarnya. Arwah ayahnya meninggal pagi Jumaat dalam keadaan yang sangat baik. Tetapi mak dia ketika arwah ayah dia meninggal dalam keadaan dia maki hamun. Macam mana? Maksudnya adalah malam tu ayah dia macam malam Jumaat, ayah dia mungkin ada buang air besar dan pampers, mak dia macam campur letih, marah. Lepas tu sebut perkataan yang sangat dahsyat kepada suami. Lepas tu suami tu tidur, meninggal dalam tidur. Maksudnya ibu dia tak sempat nak minta maaf dengan suami. Tak sempat. Itulah keadaan berakhirnya seorang isteri yang lidahnya sangat dahsyat, yang mana disebut dalam hadis Nabi SAW bersabda, bila Nabi berkata, sesungguhnya wahai para wanita, ramainya di kalangan kamu yang menjadi penghuni neraka. Nabi kata, bukan saya kata mana makcik ni akan masuk neraka, tak, cuma kita nak merujuk pada hadis. Nabi sebut iaitu mereka yang apabila dia apabila tidak berpuas hati dengan daripada suaminya, maksud ada sesuatu yang tidak disukai daripada suami, lalu dia menghina ataupun dia menyakiti hati suaminya dengan lidahnya. Subhanallah, itu ciri-ciri utama. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya selalu ingat macam ni. Kalaulah saya mati dulu, saya rasa macam insya-Allah lah encik suami saya maafkan saya. Maksudnya kalaupun saya banyak buat dosa, buat salah dengan suami, kalau saya mati dulu, maksudnya insya-Allah suami saya akan maafkan saya. Maksudnya saya berharap dan menganggap begitu. Maksudnya suami akan doakan, suami Allah ampunilah, aku redha terhadap isteriku. Tapi yang saya bimbang kalau suami saya mati dulu. Macam tu. Bukan nak suruh suami saya mati dulu. Macam makcik ni, kalau dia meninggal dulu, kalaulah suami tu baik, suami boleh doa, ya Allah aku maafkan isteriku, aku redha dengan segala keburukannya. Tapi bila suami dia meninggal dulu, dalam keadaan dia tak sempat jadi isteri yang baik, dalam keadaan mulut dia yang terakhir maki hamun, macam mana dia nak minta maaf dengan suami tu? Itu yang saya risau. Macam mana? Nak pergi dekat kubur, maafkanlah, macam mana? Sebab itu kalau kita buat salah dengan orang, jangan fikir kita mati dulu, insya-Allah kalau orang itu baik, orang tu maafkan kita. Bila dengar kita mati, ya Allah aku maafkan dia, dia memang ada sakitkan hatiku hari tu, tapi aku maafkan dia. Biasanya begitulah. Tapi kalau orang yang kita sakiti itu mati dulu, macam mana? Macam mana kita nak buat? Dia dah dalam kubur, kita pun tak tahu dia tu maafkan kita ke tak. Jawapannya, selesai di akhirat lah, selesai di mahsyar lah. Dan selesai di mahsyar masa tu, nak minta maaf, bang saya minta maaf dengan awak, maafkan saya. Di mahsyar semua orang fikir diri sendiri, para nabi pun fikir diri sendiri. Neraka menjulang-julang di hadapan mata, syurga di belakang, titian sirat, kena lalu titian sirat bawah neraka. Sebab itu digambarkan di pada mahsyar kelak, seorang ibu dan ayah minta istighfar je daripada anak, berilah pahala istighfarmu satu pun anak takkan bagi. Sebab apa? Semua pertukaran pahala dan dosa masa tu. Masya Allah.
bang minta maaf lah, saya kan yang mengandung melahirkan anak-anak abang dulu, maafkanlah saya, minta maaf dekat pada mahsyar. Belum tentu dapat. Semua orang ketakutan fikir diri masing-masing pun tak lepas lagi. Bila nampak peluang nak dapat pahala banyak daripada isi yang selalu menyakiti. Dan ayah mertua dia kata memang sabar ustazah, tak pernah menjawab, tak pernah marah pada mak mertua. Saya kata dah, kalau akak nampak macam tu, akak teruskan sabarlah. Akak sabar je lah dengan mak mertua macam ni. Jangan lagi minta suami ceraikan. Dia kata itulah yang akak selalu minta ustazah. Akak selalu minta suami ceraikan akak. Sebab apa? Akak duk tengok memang mak dia sebut macam tu. Tengok suami akak dah lama tak balik rumah mak memang tak bagi balik. Syarat ceraikan akak dulu. Jadi akak jangan minta lagi lah. Suami marah tak bila akak minta cerai? Suami akak memang marah. Anak dah besar-besar, anak dah umur 20 lebih apa semua. Jadi kita kena fahamlah dari sudut syariat. Jangan ikut emosi. Ibu tu ikut emosi, kita ikut syariat. Syariat tidak benarkan seorang suami menceraikan isteri tanpa sebab. Sebab dengan menceraikan, dia telah memberi kesan emosi apa, anak-anak tak dapat kasih sayang seorang ayah, duduk asing itu. Sebab nikah maksudnya al-jam'u. Nikah juga masuk berhimpun. Orang yang bernikah kena duduk sekali. Orang yang bernikah ni kena duduk sekali. Bila duduk sekali, kita buat semuanya sekali, jamaah. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, muslimin-muslimat, semangatlah pula ceramah pagi ni. Pagi Jumaat yang barakah, mungkinlah barakah tempat ni. Saya ni sebenarnya sedang berkuliah, bersiaran daripada rumah juga. Biasa dekat studio atas. Tapi ni kita turun dekat bawah di ruangan surau. Jadi surau kami ni tak adalah besar. Sekadar bolehlah, maksudnya kami sekeluarga. Cik suami dengan anak lelaki biasa pergi surau. Ini jemaah muslimat. Cuma daripada awal tadi kita share. Subhanallah. Belakang ni tuan-puan sekalian sebenarnya simple sahaja. Kalau ikutkan, kalau tuan-puan tengok, tak besar mana pun belakang tu. Ini kursi kita tolak tepi. Maksudnya ruang ni kecil. Maksudnya lebih kurang ruang saya. Perasan tak? Dia macam lebar macam ni je, sikit je. Tapi adalah sikit corak Islami. Yang ni tuan-puan boleh beli dekat online, boleh paku sendiri. Yang ni buat DIY saja. Buat DIY. Tapi bukan saya yang buat lah. Maksudnya bukan tempah khas dengan orang syarikat ke ataupun konsultan ke untuk cantikkan. Ini saja hiasan surau. Kita boleh nampak pasal ada nama Allah kan. Kalau pergi dekat kedai hiasan dalaman pun ada. Tuan-puan sekalian, hiasan dalaman. Jadi ini asing-asing. Bawah ni asing, tengah tu asing, atas. Benda ni dah siap. Memang ramai orang jual. Jadi subhanallah, sebab ada yang kata cantiknya background. Jadi background tu background real tu, bukannya ni background yang betul lah. Subhanallah. Lepas tu bulat, simple macam tu je. Lepas tu tampal pada kita ni dinding pun dah cantik kan. Tak beria sangat pun dah ni. Sebab apa? Kalau bila kita ada ruang yang macam kita buat ruang khas untuk apa ni, untuk surau, untuk ruang ibadah, dia ada suasana tu. Bila susah hati ke apa duduk kat surau ni, rasa damai. Memang benda tu benar-benar. Maksudnya berbezalah dengan ni. Saya faham mungkin ada orang rumah sempit apa. Kita boleh buat je hiasan ni walaupun tak ada bilik khas, ruang khas di satu sudut di rumah kita. Ada sudut kecil je di rumah. Ada dinding yang macam tu, yang mana benda tu pun dah membangkitkan rasa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini bermanfaat, dan saya harap tidak berlakulah salah faham dan penerangan. Sebab ada yang baru dengar, masuk akhir-akhir mungkin tak faham, kena dengar daripada awal. Lepas tu sudah tentu penjelasan saya bukan semuanya sempurna. Kadang-kadang penjelasan tu nak kata ialah tak tepat ataupun tak habis. Jadi boleh berlaku salah faham. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat manfaat, dapat jawapan kepada persoalan. Selamat hari Jumaat yang barakah. Kena ingat hari Jumaat ini ada waktu yang mustajab doa. Ada waktu mustajab doa. Kita disarankan membaca surah Al-Kahfi, satu surah 110 ayat tu. Nabi bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, hari Jumaat berakhir maghrib lah, maghrib nanti. Jadi kalau siapa baca 10 sikit-sikit tak ada masalah. Bukan kena baca sekaligus 110. Baca sikit-sikit pun tak ada masalah, lepas tu sambung-sambung. Siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat akan diberikan cahaya. Dari hingga hari Jumaat seterusnya. Dirinya maksudnya diberikan cahaya sehingga hari Jumaat akan datang. Hadis yang lain Nabi sebut akan diberi cahaya antara dirinya dengan Baitul Atiq. Baitul Atiq ni adalah Kaabah. Jadi usaha juga habiskan surah Al-Kahfi. Ada yang kata saya baca Yasin.
So Yasin tu kita memang disarankan baca setiap hari kalau boleh. Jadi hari Jumaat, hadis yang kuat, paling kuat, amalan surah pada hari Jumaat adalah Al-Kahfi, bukan Yasin. Tapi baca Yasin boleh ke? Boleh, dapat pahala, besarlah pahala. Maksudnya Yasin tu eloknya baca hari-hari. Bacalah pada hari lain pun boleh. Tapi hari Jumaat adalah bacaan khusus, iaitu surah Al-Kahfi. Dan berkenaan dengan selawat, memang ada hadis Nabi kan, perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, kerana selawat itu diangkat kepadaku pada hari Jumaat. Jadi itulah kalau zikir yang paling banyak kita disarankan pada hari Jumaat adalah selawat. Selawat tu zikrullah juga tu, sebab kita sebut Allahumma salli, Allah depan. Ya Allah rahmatilah, kita berdoa kepada Allah. Jadi zikrullah lah tu. Jadi zikir yang paling banyak kita disarankan adalah zikir selawat, kemudian baca surah Al-Kahfi. Terima kasih banyak. Lepas ni ada satu ceramah yang turun tempat jam 10.30 ya cik. Jadi harap tak jemu, 10.30 berjumpa kembali. Tajuk yang sangat baik berkenaan dengan ibu dan bapa. Masya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan perkongsian kita, kuliah kita, majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanallah.